Dah kereta tak ada tunggu apa lagi, langgar lah. Bahlulnya polis. Sebab itu saya tak pernah hormat undang-undang jalan raya, tuan-tuan. Saya tengok line clear saya jalan lah. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia dalam kerugian. Rugi duk tunggu kereta tak ada jalan lah. Oh, menteri kereta ada pun boleh? Di mana keadilan? Banyak cantik. Ada menteri sini. Menteri jaga parlimen. Yang kedua, Nabi adalah seorang yang amanah. Tu dia, tuan-tuan. Negara ni kalau nak maju, tuan-tuan, Islam hadari, Islam yang maju. Kalau nak memajukan bangsa Melayu yang beragama Islam, di antaranya sifat amanah perlu wujud daripada pemimpin turun sampai ke rakyat. Pemimpin mesti amanah. Dia tidak menggunakan kuasa yang dimiliki sewenang-wenang. Dia tidak membazir kekayaan rakyat, kekayaan negara. Nampak dah? Tengok Umar Abdul Aziz, 1 tahun 6 bulan atau 18 bulan. Di bawah pemerintahan beliau tak ada orang miskin, tak ada orang yang layak menerima zakat, punya makmur. Tapi begitu amanah, tuan-tuan. Pada suatu hari dia kembali ke rumah dia, dia tengok anak gadis dia memakai rantai emas. Dia tanya, nak, di mana kamu dapat rantai emas ni? Dia kata, tadi saya pergi ke gudang tempat simpan emas-emas lah, dah tak ada siapa nak pakai. Penjaga gudang tu ambil satu bagi dekat saya. Tak boleh, nak, ini bukan bapak punya, ini rakyat punya. Tengok, tuan-tuan, punya amanah. Kalau pemimpin kita, kenapa kamu ambil satu, ambillah 20. Bawa balik banyak-banyak. Ataupun bawa lori, ikut dengan Kasim Baba. Itu kalau kita, tuan-tuan. Pemimpin tidak ada amanah. Dia rasa nak buat apa dia buat. Karena salah satu pengertian amanah ialah tidak menyalahgunakan kuasa atau kedudukan untuk kepentingan pribadi atau kaum kerabat. Inilah sifat amanah. Pemimpin kena ada sifat ni. Yang kaya, anak cucu mereka, kroni mereka. Rakyat, masih ramai yang tak ada rumah. Kenapa? Karena pemimpin khianat. Ya? Tiada ada sifat amanah, khianat. Mereka membazir kekayaan rakyat sewenang-wenang. Mentang-mentang mereka berkuasa. Ulama perlu amanah. Macam mana? Ulama wajib menyampaikan peringatan-peringatan yang terkandung dalam Al-Quran dengan sejelas-jelasnya. Contoh rujuk tafsir Profesor Mahmud Yunus, dia sebut. Bukan pemimpin saja perlu amanah, ulama perlu amanah. Menyampaikan risalah Islam dengan sejelas. Ni risalah yang terkandung dalam Quran. Haram katakan haram, dosa katakan dosa, zalim katakan zalim. Jangan biarkan kezaliman berterusan. Sebab tu baru-baru ni yang di Pertuan Agong, yang tuan-tuan selalu doa untuk dia dalam sembahyang Jumaat, dia menyarankan supaya ulama turun ke padang. Betul atau tidak? Untuk membenteras gejala sosial dan keruntuhan akhlak. Saya puji 100%. Saya sokong kenyataan yang di Pertuan Agong. Ulama kena turun ke padang. Tak payah turun ke padang lah. Ulama terus semua turun pergi pejabat Perdana Menteri dulu. Mufti-mufti, 14 mufti semua turun, ulama semua turun. Buat satu rombongan. 4-50 orang pergi pejabat dia. Okey, Perdana Menteri, judi haram, arak haram, riba haram, konsert haram. Selesai. Paling tidak pun kita dapat mengurangkan gejala sosial. Ini kita cakap gedebung-gedebang, yang bagi laluan mereka juga pemimpin. Dah Agung bagi laluan, tuan-tuan, tunggu apa lagi? Pulun lah. Tobatlah home, pok-pok ni tak berani. Nak bodek lagi ada, tuan-tuan. Tengok baru-baru ni keluar dalam TV. Orang lah cerita, betul atau tidak saya tak tahu. Ditanya kepada
seorang ustaz. Bagaimana Perdana Menteri nak laksanakan Islam hadari sedangkan isteri beliau sendiri belum menutup aurat? Ustaz kangkung ni tuan-tuan jawab. Ustaz kangkung, bapa ni nama Bayam, Kangkung bin Bayam. Dia jawab, Perdana Menteri kita jasa terhadap umat Islam begitu besar. Oleh kerana jasanya terlalu banyak, pahala dia dah banyak. Pahala dia sudah mencukupi untuk cover dosa isterinya yang tak menutup aurat. Tu dia tuan-tuan. Kalau macam tu biar bini hampa telanjang lah. Tak usah pakai seluar, tak usah pakai baju, telanjang. Pasal apa? Suami dia banyak pahala dah. Pahala suami dia cukup untuk cover dosa isteri. Tengok tuan-tuan ulama yang ada. Ini ulama Mangkuhayun. Tak tahulah siapa kata tu. Polis mai tak payah naik dulu. Macam ni punya ulama keluar TV tuan-tuan. Tuan-tuan ingat kita tahu ke dosa kita banyak mana, pahala kita banyak mana? Bukan malaikat tiap-tiap bulan bagi kat kita penyata akaun. Kalau tiap-tiap bulan malaikat bagi penyata akaun, logik juga. Dia mai-mai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz Syarilong, saya malaikat. Ya, malaikat ada apa? Ini penyata bulan 4, tengoklah pahala awak tu banyak mana, dosa awak banyak mana. Saya pun buka-buka. Pahala 3 juta, dosa 1 juta. Cantik, bulan 5 tak payah semayang. Bagi tahu kat bini aku tak tutup aurat pun tak apa. Pahala aku banyak, boleh cover dosa hampa. Apa punya ulama ni tuan-tuan? Ni bukan cerai lagi lah. Nak kata apa minta tahu, aku geram. Khianat. Mereka tidak amanah. Yang terkini tuan-tuan, Astora Jebon. Ini saya dengar pada sahabat saya. Setelah dia menggemparkan kita, tak ada seksa kubur, saya menyatakan surah ke-40 ayat 46, cetakan Rumi 1252, tafsir pimpinan Ar-Rahman, dalil adanya alam barzah siksa kubur. Sebab itu dia murtad. Yang kedua, dia juga pernah mengatakan tak perlu tutup aurat. Saya menjelaskan surah 24 An-Nur ayat 31, cetakan Rumi muka surat 899, tafsir pimpinan Ar-Rahman, wajib tutup aurat. Murtad lagi. Sekarang yang terkini tuan-tuan, saya dengar pada sahabat saya, seorang ustaz di KL kata, dalam majalah Al-Islam, beliau mengatakan Nabi Isa tak akan turun ke dunia ini. Az-Zukhruf surah 43 ayat 61 muka surat 1313, tafsir pimpinan Ar-Rahman, menjelaskan Nabi Isa akan turun. Confirm, sah, murtad. Ini bukan ulama tuan-tuan ni. Astora Jabat bukan ulama. Ya. Ini keturunan Dajjal. Dajjal ni tersesat sampai ke Malaysia. Hari ni dia menyesatkan ramai orang tuan-tuan. Kalau tuan-tuan bertemu dengan Astora Jabat, tangkap, pancung kepala dia. Mana ni? Aku suruh je yang nak kena hampa. 3, saya boleh berhujah dengan 3 dalil Quran. Setiap yang dia ungkapkan bercanggah dengan Quran boleh menyebabkan murtad tuan-tuan. Masalah alam barzah siksa kubur tak ada, tutup aurat tak perlu ke? Tafsir pimpinan Ar-Rahman sering menyatakan wajib tutup aurat. Nota 1119, wajib. Perempuan ni muka dengan tapak tangan saja. Inilah tuan-tuan khianatnya ulama-ulama dalam negara kita. Tapi saya ingin menjelaskan, Astora Jabat bukan ulama tetapi Dajjal. Yang lain tu ulama, tapi ini ulama yang cari makan. Dia nak bodek tak habis-habisnya, mengkhianati agama Allah. Mari kita dengar firman Allah Ta'ala kepada semua. Ya ayyuhallazina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Dalam suratul Anfal surah ke-8 ayat 27, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati amanah Allah dan amanah Rasul, dan janganlah kamu mengkhianati amanah yang diamanahkan